Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, muslimin, muslimat yang menonton video rakaman pada kali ini, kita menyambung kembali muzakarah dan juga ulang kaji daripada kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain yang dikarang dan disusun oleh Syekh Muhammad bin Ismail Daud Fatani, ulama Melayu Nusantara yang merupakan Khuwaidimul Haramain yang berkhidmat di tanah haram, yang merupakan orang yang berkhidmat di bumi Haramain, belajar dan juga mengajar di sana. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita manfaat daripada ilmunya, daripada kitabnya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada beliau ganjaran yang tidak putus-putus, ilmu yang dimanfaatkan, yang diamalkan oleh orang lain. Kerana dalam kehidupan kita ini merupakan satu tempat yang di dunia ini kita mempunyai masa untuk membuat persiapan, untuk membuat bekalan, iaitu dengan iman dan amal sebelum kita berpindah ke alam barzakh dan bertemu dengan rahmat Allah, bertemu dengan amalan kita, bertemu dengan yang meneman kita di alam barzakh sebelum berdiri di mahkamah Allah SWT di hari kiamat nanti. Maka di antara perkara yang akan sampai juga pada seseorang yang telah meninggal dunia, iaitu ilmu yang diambil manfaat, yang diamalkan oleh orang yang diajarkannya. Maka di antara ilmu yang sebenar yang ditakrifkan sebagai ilmu ialah ilmu agama, ilmu fardu ain. Dan kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain berkenaan dengan ilmu fardu ain ini merupakan salah satu kitab fiqh yang perlu ataupun yang mesti dipelajari, atau yang semakna, yang setaraf dengannya oleh kita semua orang-orang Islam, oleh semua generasi umat Islam, terutama di tempat kita yang bermazhab Syafi'i, bermazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam bab sunat hay'ah, iaitu sunat yang mencantikkan, sunat-sunat yang mencantikkan, yang merupakan rupa gambaran kepada keelokan solat seseorang, walaupun hanya dengan mengamalkan rukun-rukun solat, solat seseorang itu dikira sah tanpa, katakanlah walaupun dengan meninggalkan sunat hay'ah, namun solat itu dikira tidak sempurna, solat itu tidak cantik, solat itu tidak nampak rupanya yang indah. Maka hendaklah kita mengetahui
apakah itu sunat-sunat hai'ah, dengan tujuan supaya kita dapat sempurnakan sunnah hai'ah tersebut. Bukan dengan tujuan supaya, bukanlah bila kita tahu sunnah hai'ah ini sunat sahaja, tak perlu pun sujud sahwi. Kalau tertinggal, maka kita boleh skip, kita boleh tinggalkan. Tidak bermakna begitu. Kata kalau tertinggal sunnah hai'ah ataupun tak dapat dibuat kerana keuzuran, maka kita tahu ianya tidak mengapa, tidak menjejaskan kesahihan solat. Kita masuk pada sunnah hai'ah yang ke 14. Sebelum ini kita ada baca, kita telah bacakan, kita telah mengetahui sunnah hai'ah yang ke 11, 12 dan 13. 11, 12 dan 13. Kini masuk pada sunat hai'ah ke 14, iaitu ketika duduk antara dua sujud, sunat dibaca. Maknanya doa di dalam duduk antara dua sujud juga merupakan sunat hai'ah, iaitu kita akan membaca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini bacaan yang sebagaimana yang dibawakan di dalam kitab Matla'ul Badrain inilah. Yang biasa kita baca ada pertambahan satu lagi kalimah, iaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Maka kalau yang dibawa di dalam kitab ini tanpa kalimah warfa'ni, ada riwayatnya yang lain. Maka kita sebagaimana yang kita dah hafal lah, kita bacakan semua. Yang paling penting sekali kita membacanya dengan tahu, dengan mengambil tahu bacaan, apakah maksud bacaan, sehingga kita boleh lintaskan dalam hati kita, sehingga kita boleh menghayati dan kita berdoa dengan dari dalam hati kita, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita duduk antara dua sujud. Walaupun kalau duduk antara dua sujud ni sekadar duduk sahaja, kemudian berlalu masa sekadar subhanallah sahaja pun, kemudian terus sujud balik yang kedua, sujud kedua, walaupun dah dikira sah, tetapi tak ada sunnah hai'ah, tak cantik. Adapun adalah di dalam mazhab lain, mereka tidak membaca doa seperti yang kita baca. Sebab tu kalau perasan saudara kita daripada yang bermazhab lain, maka mereka lajulah duduk antara dua sujud tu cepat. Tetapi kita mungkin masanya agak panjang, tapi tidak terlalu panjang, cukup sekadar selesai membaca, cukup membaca doa ini, yang maksudnya wahai Tuhanku, ampunilah daku, Rabbighfirli, wahai Tuhanku ampunilah daku, warhamni, kasihanilah aku, wajburni, tutuplah keaibanku, warzuqni. Kalau ada lafaz warfa'ni, maka warfa'ni itu bermaksud tinggikanlah darjatku. Warzuqni, berilah, kurniakanlah rezeki kepadaku, kurniakanlah rezeki kepadaku. Wahdini, anugerahkanlah hidayah kepadaku. Wa'afini, berikanlah ku afiat. Afiat bermakna kesejahteraan, keselamatan kepadaku. Wa'afini, dan wa'afini, kurniakanlah afiat kepadaku. Wa'fu anni, dan wa'fu anni, maafkanlah aku. Jadi semua doa ini kita bacakan di dalam duduk antara dua sujud, tidak kira sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat, sama ada berjemaah ataupun secara bersendirian, solat-solat sunat. Bahkan kita dalam solat, sekalipun solat tasbih contohnya, solat tasbih, yang mana solat tasbih ni, tasbih di dalam rukuk dan sujud, dibacakan tasbih yang bilangannya panjang, bilangannya banyak. Namun apabila duduk antara dua sujud, kita akan baca doa ini. Begitu juga ketika
duduk antara dua sujud sahwi. Duduk antara dua sujud sahwi juga kita boleh bacakan doa ini. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian sunat hay'ah yang ke-15 ialah membaca doa selepas membaca tasyahud dan solawat di ataupun pada tasyahud akhir. Baik, kita biasanya pada tahiyat akhir ini kita akan baca sehinggalah habis fil alamin innaka hamidum majid. Itu yang kita amalkan, yang kita belajar dan kita amalkan. Kita akan baca keseluruhan satu set tahiyat akhir. Walaupun yang wajib, yang dikira rukun ialah sehingga selawat ke atas Nabi SAW. Maknanya kalau seorang itu membaca di dalam tahiyat akhir, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian dia terus bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembahyangnya tetap sah, kerana setakat itulah yang rukun. Namun begitu kita tidaklah amalkan macam tu, tak amalkan macam tu sebab yang selepas daripadanya iaitu berselawat kepada keluarga Nabi, seterusnya selawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka itu semua walaupun bukannya rukun, tapi kita akan baca sehingga habis. Cuma katakanlah seseorang itu sembahyang, kemudian bila tahiyat akhir dia baca sampai selawat saja, Allahumma salli ala Muhammad, kemudian terus bagi salam. Sama ada terlupa terus terbagi salam, ataupun memang terlupa bukan terbagi salam, maknanya setakat situ saja baca kemudian bagi salam. Habis salam kemudian baru perasan, ataupun kemudian tu baru perasan sampai selawat atas Nabi je, baca macam dalam bacaan tahiyat awal, macam tasyahud awal, maka perlu tak dia ulang solatnya? Tidak perlulah, kerana solatnya itu masih sah. Dari segi perlu atau wajib atau tidak ulang, maka tidak wajib, kerana sembahyang telah pun sah. Ataupun mungkin ada situasi yang dah sampai akhir waktu, hujung waktu, maka mungkin seseorang itu dia sampai saja bacaan Allahumma salli ala Muhammad terus bagi salam, kemudian habis waktu, maka sembahyangnya itu dikira sah lah, mana dia telah menamatkan sembahyang di dalam waktu. Tapi kalau sebenarnya seseorang yang katakanlah sembahyang di akhir waktu dapat satu rakaat saja, iaitu dapat rukuk di dalam waktu, maka dikira dapat, maka dia dikira dapat ada, dapat tunai, solat yang tunai. Kalau kata seseorang itu sembahyang hujung waktu, tapi tengah-tengah baca Fatihah rakaat awal dah masuk waktu seterusnya, maka solatnya terus secara automatik lah, secara terus dikira sebagai qada. Adalah berlakulah dalam perjalanan. Kalau pengalaman sendiri, pernahlah dulu di luar negara, dalam perjalanan naik kereta api, kemudian apabila tiba waktu sembahyang, ada peluang untuk sembahyang di luar kereta api, maknanya tepi stesen lah. Tapi dah tahu dah waktu tu singkat sangat, berhenti sekejap aja, dalam tak sampai 5 minit. Tak sampai 5 minit. Mungkin ingatkan lama, ataupun sebenarnya ingatkan 5-10 ke 15 minit, tapi sebenarnya dalam 5 minit sahaja, ataupun tak sampai. Jadi apabila saya dengan kawan-kawan, ni biasalah kalau orang bermusafir di luar negara ni macam-macam keadaannya yang tak dijangka. Jadi kita sembahyang jamak, sebab dalam kereta api ni bolehlah sembahyang, boleh sembahyang berdiri pun, tapi bila kita ada peluang nak sembahyang di luar, kita cubalah. Jadi apabila mula sembahyang
jamak 2 rakaat yang pertama, maka tak ada masalah lah. Bila 2 rakaat yang kedua tu baru sahaja belum masuk tahiyat akhir lagi, baru sujud ataupun duduk antara dua sujud, kereta api dah mula bergerak. Maka dah bergerak dah, bukan kata dah nak bergerak, dah memang bergerak. Maka imam pun memang kalau diikutkan kadar masa tu, memang hanya bacaan tahiyat akhir itu sampai selawat sahajalah nampak gaya. Termasuklah makmum kemudian kena berlari melompat ke pintu kereta api yang dah bergerak, dan pintu memang terbuka lah. Jadi itu situasinya, maka solat itu dikira sah lah. Namun begitu, yang terbaiknya ialah solat ini pastilah di awal waktu. Kalau tidak ada apa-apa keuzuran, tidak ada apa-apa perkara yang menyebabkan lambat, maka kita elakkanlah untuk sembahyang lambat. Mungkin situasi sekarang kita doakan supaya masjid dan surau kembali dibuka, tempat-tempat sembahyang, musalla kembali dibuka, kerana orang keluar, ada urusan-urusan, keluar ke sana sini, bahkan memang urusan itu dibenarkan, tapi ada tempat-tempat sembahyang yang orang awam tak boleh pergi. Maka sebab itu ada orang yang contohnya di masjid ini mungkin maghrib orang akan sembahyang lah, tak nak, tapi isyak mungkin orang akan balik sembahyang di rumah. Namun begitu, kalaulah terpaksa juga, seawal yang boleh lah, bukanlah balik itu bersiap-siap macam biasa, makan dulu, rehat dulu, walaupun masa masih panjang. Apatah lagi pada solat-solat yang waktunya pendek. Walaupun situasi ini menyedihkan, situasi ini tak menyenangkan kita, tak boleh nak singgah sembahyang, tapi itulah antara pilihannya, iaitu kita menyegerakan sembahyang. Dan di antara perkara yang kita boleh amalkan juga sunat sebelum sembahyang, walaupun sembahyang di rumah, kita tetap azan. Katakanlah bersama keluarga, di Selangor ni masih terhad lagi, khas terhad kepada AJK contohnya, maka yang sembahyang di rumah itu jangan tinggalkan azan. Azan walaupun simple, tak ada lagu panjang-panjang, walaupun hanya sembahyang berdua, bahkan mungkin sembahyang seorang, katakanlah suami isteri memang berdua, jadi isteri pula tak sembahyang, jadi sembahyang seorang, maka tetap juga disunatkan azan. Baik. Jadi perkara sunat hai'ah yang ke-15 ini ialah membaca doa selepas membaca tahiyat akhir, tasyahud akhir yang rukun itu, dan selepas membaca solawat yang juga rukun. Namun begitu, sebagaimana saya terangkan tadi, kita akan baca doa ini yang saya akan bacakan ini selepas habis kita selesai baca keseluruhan tasyahud akhir, termasuk yang bukan rukun, iaitu sehingga kita membaca solawat Ibrahimiyah, iaitu yang berbunyi Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selepas itu kita akan baca doa ini yang merupakan sunat hai'ah, iaitu Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat pernah mendengar ataupun ada sebahagiannya telah menghafal doa ini. Mungkin ada yang menghafal dengan edisi ataupun dengan cara, dengan bentuk yang lain daripada yang saya bacakan. Ini adalah salah satulah. Mungkin berbeza dari segi kalimah-kalimah. Berbeza tu kerana memang ada pelbagai riwayat. Jadi doa ini yang mana di dalamnya juga memohon keampunan terhadap dosa-dosa
kita yang dahulu, yang akan datang, yang sengaja ataupun tidak, yang dibuat secara sembunyi atau terang-terangan. Bahkan yang paling penting sekali, ada doa memohon dijauhkan kita daripada, dilindungi kita daripada fitnah, sama ada di dunia ataupun di dalam kubur, dan juga fitnah hidup dan mati. Dan yang paling besar sekali, yang memang Nabi SAW akan baca pada setiap kali selepas sebelum salam dalam solat ini, memohon perlindungan daripada Dajjal. Setiap kali solat, Nabi akan mohon perlindungan daripada Dajjal, yang merupakan fitnah yang terbesar kepada manusia. Tidak ada nabi-nabi yang tidak memberitahu, tidak ada nabi-nabi sebelum ini, sebelum Rasulullah, yang tidak memberitahu, tidak memberi ancaman, tidak memberi peringatan kepada umatnya berkaitan dengan Dajjal. Itu zaman Nabi dulu-dulu, bermula Nabi Nuh AS. Apatah lagi zaman kita yang memang sudah hampir dengan fitnah-fitnah dan sudah hampir dengan hari kiamat. Apakah maksudnya? Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku yang terdahulu dan terkemudian, yang aku sembunyikan, yang aku buat secara sembunyi, dan yang aku buat secara terang-terangan, yang aku nyatakan, dan dosa yang aku melampaui batas, dan engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Engkaulah yang terdahulu dan yang kemudian, yang terkemudian. Tiada Tuhan yang sebenar melainkan Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku memohon perlindungan denganmu daripada azab kubur, dan daripada fitnah kehidupan, kematian, dan juga fitnah Dajjal. Ya Allah, yang membolak-balik hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, yakni Islam. Jadi doa ini bolehlah kita hafal. Boleh juga, ataupun ada juga dibawa dalam kitab-kitab fiqh yang lain. Doa selepas tahiyat akhir ini, yang termasuk dalam sunnah hay'ah ini, dibaca dengan lebih ringkas lah, iaitu dengan membaca doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Terus doa yang bahagian kedua lah, yang mohon perlindungan daripada fitnah tu. Mohon perlindungan daripada fitnah hidup, mati, azab kubur, dan juga fitnah Dajjal. Kalaulah tak hafal ataupun belum hafal, yang terbaiknya hafal lah. Kita baca berulang kali, insya-Allah boleh hafal. Sebagaimana kita ni di Malaysia ni lah, alhamdulillah, antara doa-doa yang sebenarnya kalau ikut agak susah juga, seperti doa kunut ataupun doa iftitah. Tapi oleh kerana kita telah membacanya ataupun menghafalnya daripada kecil, dia termasuk dalam silibus pengajian fiqh fardu ain di sekolah-sekolah agama, bahkan di sekolah-sekolah rendah yang biasa pun, maka dia melekat dalam jiwa orang kita. Sebagaimana tarbiyah membaca, contoh sebagaimana tarbiyah ataupun latihan susunan membaca Yasin, surah Yasin. Walaupun surah Yasin ini sebenarnya kalau ikut waktu lah, ikut waktu dibaca setiap malam ataupun setiap pagi, surah Yasin. Barang siapa yang baca surah Yasin pada waktu malam, maka pada waktu pagi dia akan diampuni, asbaha maghfuran lahu. Dan barang sesiapa yang baca Yasin di awal hari, di awal siang, di awal pagi, maka akan diselesaikan, dimudahkan segala hajat-hajatnya, qudiyat hawaijuh. Namun begitu, alim ulama kita yang dahulu, yang orang alim yang belajar bukan biasa-biasa, mereka belajar di Mekah, Madinah, alim ulama, mereka susun amalan itu kerana hikmah ataupun kerana ilham yang sangat baik yang dikurniakan pada mereka. Maka orang kita akan baca walaupun dipilih satu malam, iaitu malam yang terbaik lah, malam Jumaat. Namun itulah yang menjadi satu
kekuatan ataupun menjadi satu pedoman supaya bacaan Yasin itu paling kurang dibaca oleh seseorang seminggu sekali paling kurang. Tapi kalau amalan yang mulia itu adat, walaupun nampak macam adat, yang mulia itu ditinggalkan. Kalau tak baca malam Jumaat tapi baca waktu-waktu lain dan melazimi baca waktu lain, maka tidak mengapalah. Tetapi jangan sampai orang yang memang baca malam Jumaat sahaja dihalang ataupun diberitahu kepada mereka bahawasanya itu tidak betul. Memanglah kita baca itu bukan dengan i'tiqad bahawasanya boleh baca malam Jumaat saja. Dengan sebab itu orang kita biasa dengan surah Yasin. Macam itulah juga dengan doa kunut, doa iftitah. Walaupun susah tapi dah dilazimi daripada kecil, maka boleh hafal walaupun susah. Dengan agak susah lah dan juga panjang juga. Begitulah doa ini, walaupun mungkin oleh kerana ianya sunnah hai'ah. Kalau doa kunut, sunnah abad, memang kita akan baca pada setiap pagi sembahyang subuh. Kalau terlupa, kita ganti dengan sujud sahwi. Tapi ini tidak ada apa-apa gantian. Walaupun begitu, doa memohon perlindungan daripada Dajjal ini sangat diambil berat, sehingga Nabi SAW membacanya pada setiap kali sembahyang. Kalau kata tak hafal lagi, maka kita doalah dalam hati. Kita baca ni, kita ingat, kita lintaskan doa dalam hati, doa-doa ini, iaitu yang berkaitan dengan memohon keampunan. Ya Allah, ampunkanlah dosaku yang dahulu dan yang akan datang. Dosa yang aku buat sembunyi, dosa yang aku buat lintaskan dalam hati, dan dosa yang aku buat terang-terangan. Dosa yang aku melampaui batas dengannya, dan hanya Engkau yang Maha mengetahui lebih daripadaku. Engkaulah yang terdahulu dan yang terkemudian. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Kemudian kita lintaskan doa mohon perlindungan daripada fitnah. Fitnah apa? Fitnah azab kubur. Di mana azab kubur ini merupakan fitnah yang pertama yang akan dihadapi oleh setiap manusia, setiap anak Adam selepas sahaja meninggalkan dunia ini. Sebenarnya kubur itu, walaupun belum lagi hari kiamat, belum lagi dikira akhirat, tapi dah membayangkan ataupun merupakan mukaddimah. Kerana seseorang yang beriman dan beramal soleh, dia akan dapat pembalasan yang baik. Dia akan dapat ganjaran hasil daripada amal bakti, iman amal bakti di dunia dahulu, bermula di alam barzah lah. Kalau elok, maka kubur ini, orang itu akan duduk di alam kubur, yang kalau pada pandangan zahir kita, pada pandangan mata kita, jenazah tu letak dalam liang lahat lah, sehingga sebahagiannya reput, tetapi sebahagiannya dikekalkan jasad itu oleh Allah, dijaga. Itu sajalah yang kita nampak, tetapi itu alam yang ghaib. Ruh itu berada di alam barzakh. Ruh yang baik akan diangkat ke langit, kemudian akan berkumpul, bahkan boleh bertemu dengan ruh-ruh yang terdahulu, yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kita. Maka orang yang baik, orang yang soleh, kubur akan jadi taman daripada taman-taman syurga. Itu kira mukaddimah lah. Dah macam masuk syurga lah. Dah macam masuk syurga, sebab dah dapat mukaddimah, ataupun dah dapat intro, dah tengok intro, dah dengar dah balasan-balasan baik yang dia akan dapat. Tapi sebaliknya, na'udzubillah, kalau tidak beriman, kalau tidak beramal soleh, maka kubur itu akan jadi satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita mohon perlindungan daripada azab kubur, perlindungan daripada fitnah hidup dan mati, di mana kita di atas dunia ini terlalu banyak fitnah, terutama pada zaman kita ini, akhir zaman ini. Inilah zaman fitnahnya,
yang mana di zaman fitnah ini kita banyak mohon perlindungan daripada Allah SWT kerana ianya gelap. Fitnah ini merupakan kegelapan di atas kegelapan. Itulah fitnah akhir zaman. Dan juga mohon perlindungan daripada fitnah kematian, dilepaskan daripada su'ul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan daripada fitnah Dajjal yang merupakan fitnah terbesar kepada manusia, di mana Dajjal akan keluar, akan berjumpa dengan semua orang yang beriman dengannya, yang beriman dengannya, yang mengaku dia sebagai Tuhan. Maka mereka itu adalah orang-orang yang binasa. Sebaliknya orang yang tetap menolak Dajjal, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun pada ketika itu makanan manusia orang-orang yang beriman hanyalah zikir, namun orang yang tetap teguh, yang buat persiapan, di antaranya ialah membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka insya-Allah akan terselamat daripada fitnah Dajjal. Dan kita mohonlah perlindungan ini pada setiap kali sembahyang. Kalau boleh hafalah doa ini selepas baca tahiyat akhir, kita bacakan. Jika belum, maka kita lintaskan doa ini di dalam hati kita, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita taufik dan hidayah untuk beramal, dan kita mohon kepada Allah supaya masjid rumah Allah kembali dibuka secara menyeluruh kepada umat Islam, sehingga tertegaknya, sehingga nampaknya syiar solat berjemaah dan solat Jumaat. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.